Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berbahagia Ketua WIP Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dolmat dan Barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Al-Insinyur Hajah Natasushima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 12 Palang 2023 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, dengan limpah rahmatmu kami mohonkan, dengan hidayah dan pertolonganmu kami rayukan, dengan kudrah dan iradahmu kami harapkan, barang apalah kiranya, jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekallah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keredaan. Jauhkan dari kami agar segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami agar sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara dua, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 12 Palang 2023 dengan hormat takzimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ketua WIP, Ahli Majlis serta Barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnia-Nya. Kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena mesyuarat penuh
MBJB bilangan 12/2023. InsyaAllah, mesyuarat penuh bulan ini merupakan yang terakhir bagi tahun 2023 dan pada hari esok kita telah pun memasuki tahun baharu 2024. Yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak kebelakangan ini keadaan cuaca di negara kita khususnya di kawasan Johor Bahru ini menerima kadar hujan yang tinggi dan kerap. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, penumpuan angin dijangka berlaku di pantai timur dan selatan semenanjung Malaysia sehingga ke hujung tahun ini. Keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan di kawasan-kawasan terbabit. Sementara itu, di beberapa negeri, ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku pada sebelah petang hingga ke malam. Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan berterusan kepada tahap waspada yang melibatkan negeri Pahang dan Johor serta amaran angin kencang dan laut bergelora berkuat kuasa sehingga ke hujung tahun 2023. Warga Bandaraya Johor Bahru adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.metmet.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Dalam pada itu, MBJB telah mengarahkan agar semua unit-unit yang terlibat dalam mood bersedia untuk melaksanakan kawalan dan tindakan segera atau first response terhadap kejadian banjir di kawasan bandaraya. MBJB telah bersedia dari segi kekuatan anggota dan logistik untuk melaksanakan tindakan segera serta bantuan pengalihan sekiranya perlu. Selain dari itu, MBJB turut mengarahkan agar semua kontraktor penyelenggaraan sungai dan parit utama untuk memastikan tiada halangan di sungai dan parit utama dalam kawasan MBJB bagi memastikan aliran air berjalan lancar semasa hujan lebat. Tambahan lagi, MBJB telah memastikan agar pam-pam banjir berfungsi dengan baik agar dapat mengurangkan risiko kejadian banjir di kawasan bandaraya ini. Kami juga akan mewawarkan berkaitan jadual pasang surut air kawasan sekitar Johor Bahru menerusi media sosial untuk makluman orang awam. Dalam pada itu, saya memohon agar agensi kerajaan lain seperti JKR, Jabatan Pengairan dan Saliran dan SW Corp untuk turut sama bersedia memastikan laluan-laluan air, parit dan sebagainya berfungsi dengan baik dan tidak tersumbat yang menyebabkan banjir kilat seperti yang terjadi baru-baru ini. Isu banjir dalam kawasan MBJB dan PBT di Greater Johor Bahru secara amnya diberikan tumpuan oleh kerajaan negeri dan langkah-langkah penyelesaian isu banjir telah dikenal pasti oleh semua agensi yang terlibat bagi dilaksanakan secepatnya mungkin. Untuk makluman para hadirin, MPJB bersedia untuk bergerak menghulurkan bantuan ke lokasi-lokasi terlibat di luar kawasan MPJB, khususnya di daerah-daerah dalam negeri Johor sekiranya diperlukan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, MPJB adalah PBT pertama di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan bayaran parkir secara hybrid pada tahun 2016 melalui platform aplikasi MBJB Sport. Seiring dengan kemajuan teknologi aplikasi, penambahbaikan telah dibuat ke atas sistem sedia ada dan pada bulan Februari 2023, aplikasi MPJB V2 telah dilancarkan. Sehingga ke hari ini, seramai 600,000 pengguna telah direkodkan melanggan aplikasi MPJB Sport V2 ataupun version 2. Justru bagi merealisasikan pendigitalan sepenuhnya bayaran parkir, MPJB telah menaik taraf dan menjenamakan semula aplikasi MPJB Sport V2 kepada MBJB Sport, sekaligus menamatkan perkhidmatan bayaran kupon parkir secara hybrid. Melalui pelan transformasi pendigitalan parkir ini, penggunaan kupon fizikal tidak lagi sah di kawasan MPJB bermula 1 Januari 2024. Aplikasi MPJB Sport merangkumi pelbagai perkhidmatan tambahan seperti carian lokasi pengecas kenderaan elektrik ataupun EV, carian lokasi tempat letak kereta persendirian di kawasan MPJB, pautan perkhidmatan bayaran seperti e-Hikmat, cukai harta, pembayaran kompaun atas talian
dan lain-lain perkhidmatan atas talian serta rangkaiannya disediakan ke arah pembangunan super apps. Bagi fasa berikutnya, MBJB akan memberikan tumpuan ke atas aktiviti penguatkuasaan tempat letak kereta melalui pelaksanaan sistem imbasan kenderaan digital ataupun automated vehicle scanning. Berikutan pelaksanaan pendigitalan sepenuhnya bayaran parkir di MPJB, pengguna disarankan agar menghabiskan simpanan kupon fizikal selewat-lewatnya pada 31 Disember 2023 dan maklumat lanjut berkenaan dengan kaedah penebusan boleh dirujuk di kaunter dan laman sesawang MBJB. MBJB sentiasa optimis bagi menyampaikan perkhidmatan holistik dan inovatif kepada warga bandaraya melalui transformasi perkhidmatan perbandaran secara digital. Justru besarlah harapan agar warga bandaraya memberikan sokongan dengan memuat turun aplikasi tersebut agar visi menjadikan Bandaraya Johor Bahru sebagai bandaraya pintar tercapai. Adalah dimaklumkan juga bahawa pelaksanaan pengurangan diskaun kompaun 50% bagi kesalahan tempat letak kereta MPJB akan tamat pada hari ini 31 Disember 2023. Oleh hal yang demikian, warga bandaraya adalah digalakkan untuk mengambil peluang diskaun 50% ini bagi menyelesaikan tunggakan kompaun dengan kadar segera. Para hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, sebentar lagi akan diadakan pelancaran Johor Bahru Integrated Operations Control Center ataupun JBIOCC di Aras 15 Menara MBJB. Akhir-akhir ini terdapat pelbagai isu yang berkait rapat dengan keadaan lalu lintas, bencana, jenayah, infrastruktur, penguatkuasaan dan lain lagi perkara di dalam kawasan MBJB. Susulan ini, MBJB memiliki visi yang luas untuk menangani isu-isu ini dengan bertindak mengenal pasti platform yang sesuai untuk memudah cara dan mengenal pasti dengan segera punca kepada isu ini dan bertindak dengan pantas sebelum perkara yang lebih buruk berlaku. MBJB telah melaksanakan pelbagai kajian dan rujukan untuk mengenal pasti sistem yang sesuai bagi tujuan ini serta telah melaksanakan penanda arasan di PBT lain khususnya di bandar besar seperti Kuala Lumpur untuk mengenal pasti sistem yang sesuai untuk digunakan bagi menangani isu-isu yang disebutkan tadi. Untuk makluman semua, kerja-kerja telah bermula pada akhir bulan September 2023 dan telah siap pada akhir Disember ini. Setelah 3 bulan kerja-kerja dilaksanakan, sebanyak 108 CCTV berkeupayaan 15 ciri kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence serta pusat operasi bersepadu pintar SIOC telah disiapkan bagi peringkat fasa 1. Sebanyak 500 buah kamera CCTV akan ditambah bagi tujuan pemantauan, 5 buah VMS dan 10 panic button dijangka siap dipasang di sekitar Bandaraya Johor Bahru dan beroperasi sepenuhnya dalam bulan April 2024. Umum mengetahui bahawa kita tidak dapat mengelakkan bencana dari berlaku. Namun begitu, melalui JBIOCC ini, ianya dapat mengurangkan impak dan kesan dari bencana seperti kerosakan harta benda awam dan mungkin keselamatan nyawa manusia. Melalui notifikasi awal dari lapangan, MPJB dan pihak berkuasa lain boleh mengambil langkah proaktif untuk bertindak sama ada mencegah dan menyelesaikan isu, menguatkuasakan peraturan, memberi sokongan hinggalah membuat perancangan untuk masa hadapan bagi memperkukuhkan peranan MPJB menjadi sebuah organisasi yang sentiasa bersiap siaga untuk segala kemungkinan. JBIOCC ini turut membantu MPJB untuk mengenal pasti kekurangan yang ada di lapangan seperti kerosakan infrastruktur, membantu dalam kerja-kerja penguatkuasaan seperti kesalahan meletak kenderaan di tempat yang tidak dibenarkan, vandalisme dan pembuangan sisa pepejal secara haram. Selain itu, ianya turut membantu perancangan masa hadapan melalui cerapan dan analisis data bagi pembangunan serta infrastruktur jalan raya, membantu pihak keselamatan khususnya PDRM dalam mencegah jenayah dan memperolehi maklumat
untuk menyelesaikan jenayah dan seterusnya menjadikan Bandaraya Johor Bahru sebagai sebuah bandaraya yang selamat dan berdaya huni. Bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang semua kita sedia maklum, menjelang tahun 2024 ini telah genap usia 30 tahun MPJB sejak pengisytiharannya pada 1 Januari 1994. Dalam tempoh 3 dekad ini, pelbagai kemajuan, pembangunan dan kejayaan telah kita kecapi bersama. Tidak kurang juga cabaran pembangunan yang dihadapi oleh kita sehingga mencapai apa yang kita lihat pada hari ini. Johor Bahru hari ini amatlah berbeza pada 30 tahun yang lalu dari segi pembangunan fizikalnya, komposisi dan jumlah penduduknya, lanskap dan pemandangannya serta dari pelbagai sudut termasuk cabaran yang dihadapi pada era masa kini. Namun begitu, pencapaian MPJB pada usia 30 tahun ini bukanlah destinasi kita, tetapi ianya adalah suatu proses berterusan dalam usaha kita membawa Bandaraya Johor Bahru ini kepada suatu tahap yang lebih baik dan boleh dibanggakan di peringkat global. Sesuai dengan kematangan usia pada 30 tahun ini, tema atau moto sambutan ulang tahun MPJB ke-30 ini adalah Johor Bahru Berdaya Huni ataupun Livable JB. Sebagai menghargai warga Bandaraya Johor Bahru dan meraihkan usia 30 tahun pengisytiharan MPJB ini, MPJB akan menganjurkan pelbagai acara dan program menarik untuk warga Bandaraya Johor Bahru sepanjang tahun 2024 ini. Antara program yang telah disusun sepanjang 2024 ini ialah Eksplorasi JB 2024, Larian Tambak Johor ke-100 tahun, Seminar Warisan Johor Bahru, International Cat Festival, Johor Bahru City Marathon 2024, Festival Citra Johor Bahru, serta banyak lagi program dan aktiviti menarik yang sesuai untuk pelbagai peringkat umur yang akan diadakan. Menjelang sambutan ulang tahun MPJB ke-30 pada 1 Januari 2024, MPJB turut akan menganjurkan malam sambutan ulang tahun ke-30 pengisytiharan MPJB dengan kerjasama Best FM pada hari ini, iaitu 31 Disember 2023 bermula jam 10 pagi hingga ke malam di dataran Bandaraya Johor Bahru. Para pengunjung boleh bersantai sambil menyaksikan persembahan artis undangan, mengunjungi kemah jualan, food truck serta bersama menyaksikan pelancaran logo dan kalender sambutan ulang tahun ke-30 pengisytiharan MPJB. Oleh itu, saya sukacita menjemput semua hadirin untuk turut serta dalam majlis sambutan ulang tahun ke-30 MPJB pada malam ini. Di akhir ucapan saya ini, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada seluruh barisan ahli majlis, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian dan seluruh tim MPJB di atas pencapaian yang amat memberangsangkan sepanjang tahun 2023 ini. Sudah pasti tahun 2024 bakal membawa pelbagai cabaran baharu dan penetapan KPI kecemerlangan yang baharu. Namun saya percaya dengan niat yang bersungguh-sungguh, cita-cita, keiltizaman dan tawakal seluruh warga MPJB, kita mampu untuk meneruskan amanah dan mengekalkan momentum kejayaan pada tahun-tahun akan datang. Sebatang kayu mudah dipotong, secekak lidi tidaklah patah. Jika muafakat tolong-menolong, kerja yang susah menjadi mudah. Saya akhiri ucapan saya pada hari ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 159 yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selamat menyambut tahun baru 2024. Saya ucapkan kepada semua, semoga Allah merahmati perjalanan kita menuju gerbang tahun 2024 dan memberikan kejayaan atas usaha kita semua. Setakat ini sahaja ucapan saya hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Seterusnya perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 11/2023 bertarikh 4 hari bulan Disember 2023. Yang hormat Datuk Pengerusi, saya Silin Lelaki Kopal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 11/2023 bertarikh 4 hari bulan Disember 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 4.1 menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 12/2023 bertarikh 26 hari bulan Disember 2023. Yang mana Datuk Pengerusi, saya Pani Selva membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 12/2023 bertarikh 26 Disember 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Alauddin bin Hamid menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 12/2023 bertarikh 26 Disember 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 12/2023 bertarikh 18 hari bulan Disember 2023. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Chan Sansan menyokong usul tersebut. Thank you. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 12/2023 bertarikh 18 hari bulan Disember 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 12/2023 bertarikh 20 hari bulan Disember 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Saifuddin bin Yusof membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 12/2023 bertarikh 20 Disember 2023 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yu Chia Siong menyokong unsur tersebut. Penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 12/2023 bertarikh 20 Disember 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 12/2023 bertarikh 19 hari bulan Disember 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Suhaimi bin Ahmad membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 12/2023 bertarikh 19 hari bulan Disember 2023 diterima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Zainun binti Bahrom menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 12/2023 bertarikh 19 Disember 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 12/2023 bertarikh 19 hari bulan Disember 2023. Yang mana Datuk Pengerusi, saya Pani Selva membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 12/2023 bertarikh 19 Disember 2023 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih.
Saya Saifuddin Yusof menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 12/2023 bertarikh 19 Disember 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 12/2023 bertarikh 26 Disember 2023. Yang berhormat Datuk Pengurusi, saya Abu Talib bin Alias membawa usul supaya penyata jawatankuasa taksiran bilangan 12/2023 bertarikh 26 Disember 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Nur Akmal binti Muhammad menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 12/2023 bertarikh 26 Disember 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. 5.1 penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 23 palang 2023 bertarikh 6 Disember 2023 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 24 palang 2023 bertarikh 21 Disember 2023 bagi diterima sebagai makluman. Penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OSC bilangan 23/2023 bertarikh 6 Disember 2023 dan penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OSC bilangan 24/2023 bertarikh 21 Disember 2023 diterima sebagai makluman. Seterusnya perkara 6 usul penangguhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi, saya Muhammad Hairul Azam bin Sulong menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 12/2023 bertarikh 31 Disember 2023 ditangguhkan. Seterusnya perkara 7 ucapan penangguhan ahli majlis. Terdapat 2 ucapan pada pagi ini. Dipersilakan. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandar Johor Bahru. Yang berusaha Datuk Haji Muhammad bin Domat, Ketua Whip Barisan Ahli-Ahli Majlis. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha MBJB. Yang berusaha Puan Haja Nazutul Syimah binti Muhammad, Timbalan Setiausaha. Barisan Ahli-Ahli Majlis yang saya hormati, ahli-ahli ex officio, pengarah-pengarah jabatan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang semua yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada Barisan Ahli-Ahli Majlis yang memberi peluang kepada saya untuk memberi ucapan dalam mesyuarat penuh yang terakhir bagi tahun 2023. Sebagaimana yang dimaklumkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kewangan bulan Disember, MBJB telah buat pertama kalinya mencapai pendapatan sejumlah setengah bilion dan mempunyai tahap kewangan surplus bagi tahun 2023. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Datuk Bandar serta pengarah-pengarah dan warga kerja MBJB yang berusaha untuk mencapai hasil MBJB yang cemerlang. Saya juga ingin menyokong pandangan Yang Berhormat Datuk Bandar bahawa sudah tibanya masa untuk MBJB untuk Bandaraya Johor Bahru mempunyai lingkaran pengangkutan LRT. Dengan pembinaan RTS yang akan membawa seramai 10,000 penumpang sejam apabila ianya disiapkan dan dengan penambahan populasi di Bandaraya Johor Bahru, rancangan untuk LRT patut disokong sepenuhnya. Saya juga mengucap tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Bandar di mana cadangannya telah mendapat perhatian kerajaan negeri sebagaimana yang telah diumumkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya di Dewan Undangan pada bulan November bahawa kerajaan negeri akan mengkaji cadangan untuk pembinaan LRT. Saya ingin membawa satu isu dalam zon yang perlu diberi perhatian oleh Majlis Bandaraya, iaitu kedai cuci kereta yang tumbuh bagai cendawan di kawasan perumahan, terutamanya di Jalan Chokmah, Taman Sri Tebrau. Pengusaha kedai cuci kereta telah
memudahkan tata cara perniagaannya dengan membuka pagar sekeliling. Tapi perkara itu akan membahayakan keselamatan penggunaan jalan raya yang lain. Saya mohon tindakan jabatan-jabatan berkaitan untuk menyiasat perkara ini dan tindakan diambil. Sebenarnya, Barisan Ahli-Ahli Majlis memberi peluang kepada saya untuk berucap pada hari ini adalah atas sebab ini merupakan ucapan terakhir saya sebagai ahli majlis di dalam tempoh pelantikan saya akan tamat pada hari ini. Sudah menjadi lumrah kehidupan. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Setiap pertemuan pasti akan perpisahan. Pasti ada perpisahan. Itulah kehidupan. Mau atau tidak, perkara tersebut tidak mungkin dapat dielakkan. Saya sangat bersyukur kerana dapat bekerja dengan anda semua. Segala pengalaman pahit manis sepanjang pengulas amanah sebagai ahli majlis di sini bersama anda semua juga tidak akan dilupakan dan adalah sangat dihargai. Sejak menjadi ahli majlis, saya telah menempuh berbagai cerita suka dan luka. Namun realitinya, setiap yang patah sudah pasti akan tumbuh, yang masak ramun pasti akan gugur. Di mana saja kita berada atau ditempatkan, suatu ketika kita pasti akan tinggalkan. Komitmen dan usaha murni hadirin sekalian dalam menjalankan amanah sepanjang perkhidmatan sewajarnya dikagumi dan boleh dijadikan teladan kepada seluruh warga MBJB. Kepada warga MBJB, saya memohon maaf anda terdapat kekhilafan sama ada secara sedar atau tidak. Dan saya juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas segala kerjasama yang diberikan kepada saya sepanjang saya menjadi ahli majlis. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih warga MBJB dan semoga berjaya. Happy New Year 2024. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Razam, Datuk Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang bahagia Datuk, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan ahli majlis, yang saya hormati Tuan Setiausaha dan Timbalan, Puan Timbalan Setiausaha, ketua-ketua jabatan, ahli ofisio, ex-ofisio, rakan-rakan media serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah rahmat darinya kita dapat bersama buat kesekian kalinya. Yang Muhammad Datuk, hadirin yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan yang ada, peluang untuk saya berbicara di Dewan yang mulia. Hadirin, saya sebut Dewan yang mulia kerana selama ini kita sama-sama jaga kemuliaannya. Tidak kita jadikan Dewan ini tempat kata mengata atau cerca mencerca. Jauh sekali memaki hamun sesama kita. Di Dewan yang mulia inilah kita cukup jaga tutur dan kata. Kalau ada pun hanya kata-kata sindiran yang mungkin menyebabkan ada di antara kita terasa. Bahasa yang diguna pun cukup terpelihara. Ada ketika ayat yang diguna berbunga-bunga. Macam yang Muhammad Datuk dalam ucapan pada bulan lepas, bentangkan bajet, teratur ayatnya. Ada pantun, ada kata seloka. Hadirin yang mendengar pun rasa terpesona sampai kita berdiri menepuk meja. Tapi seperti sesetengah dewan, tapi tidaklah seperti sesetengah dewan yang dianggap mulia,
Tapi bergema dengan kata-kata mengata, maki hamun cerca mencerca, tuduh menuduh sesama mereka, dibangkitkan berbagai prasangka. Ada yang sampai terlanjur kata, sehingga masing-masing meninggikan suara. Ada yang hempas buku peraturan di atas meja. Sampai ada yang kata, tarik balik Tuan Speaker. Ini yang menggambarkan kematangan yang tak seberapa. Cara begitu juga memalukan kita. Alhamdulillah tak berlaku di tempat kita. Saya sebutkan perkara ini sebagai ingatan kepada semua, terutama yang rakan-rakan ahli majlis yang kekal dan tinggal untuk ianya dijaga. Jangan dicemari dewan yang mulia ini dengan ego nak tunjukkan kuasa. Kalau tak berlaku ketegangan, kalau itu berlaku, mungkin ketegangan yang akan menjadi huru-hara. Akhirnya keseronokan kerja pun dah tak ada. Yang Amat Datuk, itu sebagai ingatan pembuka kata dari saya. Seterusnya Yang Amat Datuk, saya nak sampaikan beberapa perkara. Pertamanya, tahniahlah kepada Yang Amat Datuk selaku peneraju bandaraya. Dalam mesyuarat penuh yang lepas, Datuk bentangkan bajet dengan cara yang cukup selamba. Ayat disusun penuh bermakna, diselit pantun dan kata seloka, bagaikan Menteri Keuangan lagak gayanya, menyebut setiap angka yang menjadi keperluan kita semua. Hadirin yang berbahagia, bajet bandaraya telah pun ada. Datuk Bandar bantang cara bersahaja. Kita pun dah setuju sebulat suara. Pandangan dan keperluan jabatan semua diambil kira. Belanja mengurus peruntukan pembangunan semuanya telah tersedia. Menaik taraf dan baik pulih jalan sebanyak 24 juta. Bagi keselamatan dan keceriaan pula, peruntukan untuk lampu jalan sebanyak 34 juta. Selain itu, 2.61 juta diperuntukkan untuk ahli majlis dalam usaha membangunkan masyarakat di setiap zon yang ada. Di samping menyedarkan masyarakat agar tidak membuang sampah merata-rata, sehingga kotor menyebabkan parit dan longkang tersumbat sehingga banjir melanda. Laluan basikal di Datuk On dan juga Taman Monostin sejauh 26 km. Begitu juga dalam usaha meningkatkan mutu kerja dan integriti untuk warga kerja, peruntukannya juga telah tersedia. Yang menariknya, berbagai unit dicadangkan untuk penubuhannya, seperti unit ekonomi, pelancongan dan antarabangsa, sebagai tambahan unit yang sedia ada. Ini semua bertujuan bagi meningkatkan pencapaian kita di bandaraya. Diharap kita dapat menganjakkan beberapa tapak kehadapan daripada tahap lama. Bersesuaian dengan keazaman kita untuk menjadikan MBJB bertaraf antarabangsa. Peruntukan dalam belanjawan ini mulai esok 1 bulan 1 2024 mungkin dah boleh dibelanja. Tapi Yang Amat Datuk serta hadirin yang berbahagia, suka saya ingatkan kepada semua, terutama kaki tangan kita. Kita kena ingat dari mana datangnya sumber pendapatan kita. Pada tahun depan yang diunjurkan lebih kurang 550.7 juta. Sudah pastinya sebahagian besar dari pembayar cukai yang setia bersama kita. Walaupun ada pendapatan lain yang menyumbang sama, tapi pembayar cukai lah yang banyak membantu kita. Justru itu, sewajarnya lah kita dengar keluhan mereka yang sentiasa mengharapkan yang terbaik dari kita. Mereka tak minta uang dan harta benda, tapi mereka mahukan perkhidmatan kita yang menjadikan mereka lebih selesa. Justru itu, kita perlu lipat gandakan usaha. Kita tidak lagi boleh hanya mengharapkan pihak konsesi menyelesaikan masalah yang ada. Dalam soal kebersihan, jalan, parit, papan tanda dan sebagainya. Walaupun kita tahu peruntukan maris disalurkan kepada mereka. Tapi proses dalam melaksanakan agak mengambil masa. Sehingga aduan tertunggak terlalu lama. Penduduk resah, ada di antaranya sampai marah seolah-olah aduan mereka kita tidak buat apa-apa. Walaupun dah dijelaskan
itu semua pihak konsesi patut lakukan kerja. Mereka tak peduli. Kerana yang mereka tahu, kitalah sebagai pihak berkuasa dan kita jugalah sebagai penyelesai kepada masalah yang ada. Itu sebabnya tanggapan mereka. Jadi itu sebenarnya tanggapan mereka. Jadi kalau boleh jangan kita kecewakan mereka. Kalau boleh bab kecewa ni Mak Datuk, kalau kita petik daripada kata-kata Man Raja Lawak ni tentang kecewa, dari mana datangnya kecewa, sudah pasti datangnya daripada orang yang dipercaya. Jadi kita sebenarnya ayat ini bukan hanya untuk orang yang bercinta, tapi terpakai untuk kita juga. Sebab mana tidaknya warga bandaraya ini percaya kepada kita, terutama bagi menyelesaikan masalah mereka. Jadi jika kita gagal, maka akan timbul rasa kecewa di kalangan mereka. Hadirin yang berbahagia, hari ini genap 30 tahun usia bandaraya. Tempoh 30 tahun ini dirasakan cukup lama. Kalau orang, ianya telah melepasi usia remaja dan kini ianya seolah-olah meniti usia dewasa. Sudah pastinya dalam tempoh itu telah banyak perubahan yang ada. Mana tidaknya dari pejabat lama, kini kita berpindah ke menara yang nampak gah menjadi mercu tanda. Tempat warga kerja kita yang lebih selesa. Lokasinya agak strategik di tengah kota. Tersergam indah letak di pintu masuk dari negara Singapura. Ianya sekaligus menggambarkan sebuah PBT yang bertaraf antarabangsa. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Kalau dipetik juga daripada kata-kata, kalau semua permintaan kita Allah kabulkan, risau-risau kita terlupa cara untuk bersyukur. Jadi bersyukurlah kita semua. Tapi yang Mak Datuk hadirin yang bahagia, barang diingat kepada kita semua, keindahan, kecantikan serta kecanggihan bangunan menara, dan jika diambil kira 30 tahun usia bandaraya, sepatutnya kita dah tawarkan perkhidmatan yang lebih istimewa kepada setiap warga bandaraya. Sepatutnya aduan awam semakin kurang bilangan yang kita terima dan sudah semestinya khidmat kita kepada masyarakat juga lebih mesra. Jadi yang Mak Datuk serta hadirin semua, perkara ini perlu kita lihat kita berada di tahap mana agaknya. Hadirin yang saya hormati sekalian serta yang berbahagia, kesempatan ini juga saya nak ucapkan tahniah kepada seluruh warga kerja kerana genap 30 tahun usia bandaraya. Seperti yang Mr. Ang sebutkan tadi, kita juga berjaya membuat pungutan hasil mencecah 0.5 bilion ataupun telah mencapai 500 juta. Kerja keras anda semua satu pencapaian yang boleh dibangga. Yang ini kalau Haji Ajis selalu sebut, saya bangga. Dia kata. Kalau kita lihat secara kasar dari mana sumber yang ada, pertambahan hasil kita ini datang dari berbagai sumber. Tapi yang nyata ianya dari pembangunan yang pesat di kawasan kita. Projek perumahan tumbuh melata, bilangan rumah meningkat dari masa ke semasa. Jumlah penduduk pun meningkat senantiasa. Pembangunan yang pesat dan kepadatan penduduk membuat jalan raya sesak di mana-mana. Bagi mengelakkan berulang masalah yang sama, maka seperti yang Mr. Ang bangkitkan juga tadi, maka pengangkutan awam perlu diperkasa. Ianya tidak boleh ditunggu terlalu lama. Kerajaan ataupun kita sendiri kena bertindak dengan segera. Ia je bagi menyelesaikan masalah yang ada. Tapi yang Mak Datuk, ekoran dari kepesatan ini juga kita perlu fikirkan bersama. Pertambahan penduduk yang cukup ketara, ianya amat membimbangkan kita jika tidak dirancang dan disusun dengan sempurna. Terutamanya tentang tempat setelah berakhirnya kehidupan kita. Kerana kita lihat banyak kawasan perkuburan hampir penuh semuanya. Kalau ada pun tinggal dah tak banyak mana, ada yang tinggal setahun dua akan penuh semuanya. Ada setengah pula dah dikawal oleh jawatan kuasa. Mereka kata hanya untuk kumpulan mereka. Haji Talib tahulah yang ni.
Ada pula yang terpaksa hantar jauh kerana ianya lebih selesa dan terjaga. Jangan sampai satu ketika satu liang bertimpa-timpa. Yang lebih membimbangkan, takut anak cucu kita tak tahu nak semadikan kita di mana. Justru itu yang Mak Datuk suka saya menyarankan agar MBJB ini mengambil kira keperluan kita bersama dengan membincangkan bersama pihak berkuasa agama dan pihak lain yang mempunyai kuasa termasuk pejabat daerah dan lain-lainnya. Kalau perlu, kita sebagai pihak berkuasa membantu pejabat agama sama ada mengenakan syarat atau syarat yang sedia ada perlu dipinda, sama ada pihak pemaju ataupun pihak kita, tanpa membebankan pemaju dan mungkin perlu sedikit pengorbanan kita. Yang ini Mak Datuk, saya rasa yang bagi Datuk Pendi ada banyak idea dan cara untuk menyelesaikannya. Rasanya dia boleh olahkan demi menjaga masa depan kita bersama. Dan dengan cara ini juga kita akan dilihat lebih peka. Bukan setakat mengurus kehidupan manusia, malah setelah kematian pun kita fikirkan juga. Ya Mak Datuk, kalau boleh cari sebuah kawasan, saya sarankanlah kalau boleh kita cari satu kawasan pusara yang kita jaga sepenuhnya. Tak kisahlah kawasan baru ataupun kawasan sedia ada, yang mungkin kita boleh rancang dan susun keindahannya. Mungkin sampai ke satu peringkat ianya menjadi tempat pilihan warga bandaraya untuk disemadikan di kawasan yang nampak indah dan terjaga apabila sampai masa berakhirnya kehidupan mereka. Itu sekadar pandangan dan harapan saya. InsyaAllah yang Mak Datuk, kalau kita jaga semuanya, Allah akan jaga kita. Bak kata Man Raja Lawak, mata bertentang mata, kita akan jumpa cinta manusia, tapi bila dahi bertemu sejadah, pasti kita akan jumpa cinta Allah. InsyaAllah akan Allah balas apa yang kita lakukan. Ya Mak Datuk, sepatutnya hari ini macam Mr. Ang kata ni macam dah penghujung betul. Ya? Sepatutnya hari ini merupakan hari terakhir perkhidmatan kami semua. Maka saya susunlah ayat-ayat pengakhiran tugasan yang ada. Nampaknya ada ayat-ayat macam kurang sesuai untuk diperkata. Ekoran katanya macam disambung perkhidmatan majlis semua. Justru itu mewakili, kalau betul lah demikian duduk perkara, mewakili rakan-rakan ahli majlis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Mohd Menteri Besar serta Kerajaan Negeri yang masih percaya untuk kami berkhidmat sehingga 31 Mac kalau tak silap saya lah. Untuk kami, insya-Allah amanah yang diberi tak akan kami sia-sia. Kepada rakan-rakan ahli majlis, pikulah tanggungjawab ini dengan penuh setia. Bantulah penduduk dan masyarakat sedaya upaya. Dan jangan lupa bantu juga bandaraya ini agar ianya lebih berjaya. Dalam syarat yang lepas, saya tertarik dengan Yang Berhormat punya pantun dan kata seloka. Ini sebagai pengakhir kata lah. Sebenarnya banyak Yang Berhormat Datuk sebut pantun. Macam-macam. Mendapat ikan sebakul di siang buat serunding, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Banyak lagi. Langit tidak selalu cerah. Saya sempat catat sikit-sikit. Tapi yang saya tertarik, pantun Datuk, jika ingin menanam lada, dia bukan menggoreng lada, menanam lada tu. Jika ingin menanam lada, gemburkan tanah, taburkan baja. Jika bijak menyusun perkara, walaupun sedikit manfaatnya terasa. Kalau boleh saya sambung tu, jika bijak menyusun perkara, walau sedikit manfaat terasa. Jika kita tambahkan usaha, rakyat akan dapat manfaat berganda. Jika kita tambahkan usaha, rakyat akan dapat manfaat berganda. Ikhlaskan diri dalam bekerja, jangan diharap balasan dunia. Ikhlaskan diri dalam bekerja, jangan diharap balasan dunia. Dah banyak saya bangkitkan perkara, maafkan jika tersilap kata.
perkara, maafkan jika tersilap kata. Ucapan saya dah sampai penghujungnya, hingga berjumpa di lain ketika. Saya berucap, Haji berhati, entah apa dia kata di dalam hati. Izinkan saya mengundur diri, ada kesempatan kita jumpa lagi. Yang Datuk, ucapan selamat tahun baru 2024. Selamat ulang tahun Bandaraya Majlis Bandaraya Johor Bahru ke-30. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati dan dirahmati Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Bandar Barisan Ahli-Ahli Majlis, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, Ahli-Ahli Eksekutif, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mesyuarat bulanan bilangan 12 Palang 2023 pada pagi ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Bandar akan mendengarkan Dewan Inai Merah ini. Para sidang hadirin dan ahli mesyuarat dipohon untuk berdiri.